Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Taqiyuddin Hasan kantoi. Baru-baru ini isu tentang kononnya APMM menyerang sebuah masjid kini menjadi tular dan menjadi sangat panas. Waktu itu pemimpin Taqiyuddin Hasan ini, Datuk Seri Taqiyuddin Hasan kata seakan-akan masjid itu diserang habis-habisan sampai dia sanggup kalau dia ada di situ, katanya dia open fire. Macam begitu hebatnya sekali. Tapi akhirnya dia kantoi sendiri. Mereka cipta membuat cerita yang tidak benar. Akhirnya apa jadi? Rupa-rupanya nak tutup cerita dia dengan kisah APMM, kata aktivis UMNO. Rupa-rupanya akhirnya Datuk Seri Taqiyuddin Hasan menutup cerita yang dia buat sendiri dengan cerita yang lain. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan didakwa membuat cerita tentang serbuan anggota agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di Masjid Rusila Marang, Terengganu. Di Masjid Rusila Marang, Terengganu untuk menutup cerita beliau sendiri. Aktivis UMNO Kelantan Wan Mahusin Wan Zen berkata, tujuan sebenar ahli parlimen Kota Bahru itu adalah untuk menutup cerita beliau dengan seorang bekas Menteri Bersatu, Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Baiklah. Baru-baru ini saya melihat ada satu video tular menunjukkan Taqiyuddin Hasan sedang makan dengan seseorang. Wanita itu memang cantik, lawak dan menyerupai seorang ahli parlimen lain. Saya tak tahulah itu berita benar atau tidak, tapi video itu telah pun tular serupa dengan seorang bekas Menteri Bersatu. Jadi ada yang bertanyalah, apa status ahli parlimen Datuk Seri Taqiyuddin Hasan ini bersama dengan wanita yang bekas Menteri Bersatu itu. Kenapa mereka rapat, kata netizen? Kalau betul dah ada hubungan, kata mereka, kenapa tak umum? Umum sajalah supaya, kata netizen, supaya yang jahat dapat dielakkan, mengelak fitnah, mengelak orang berfikir jahat, kata netizen. Kamu sudah tengok video itu? Video di mana mereka makan, masuk dalam kereta dan agak mesra jugalah kan cara mereka bercakap, berjalan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehari dua ni nampak berpegangan tangan dengan Rina Harun di kedai makan. Waduh, gawat ini, kata aktivis politik daripada UMNO Kelantan ini, Wan Mahusin. Saudara, rupa-rupanya kata beliau, dia bawa cerita komando APMM masuk Masjid Rusila, kononnya nak target Abdul Hadi Awang. Rupanya dia nak tutup supaya tak nampak cerita dia dengan Rina Harun, dakwa Wan Mahusin dalam satu ceramah. Minggu lalu, Taqiyuddin yang juga Ketua WIP Perikatan Nasional PN berkata, anggota Maritim Malaysia menceroboh Masjid Rusila dan menyamakan tindakan itu seperti dengan serangan dalam tragedi Memali tahun 1985. Ketika perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan 2026 di Dewan Rakyat itu, Taqiyuddin mendakwa sekumpulan 10 hingga 15 individu menaiki 5 kenderaan memasuki Masjid Rusila tanpa kebenaran dengan memakai kasut. Pemimpin PAS itu berkata mereka terbabit memasuki ruang solat wanita dan melakukan penggeledahan dengan mendakwa mereka adalah polis. Mengulas lanjut, Wan Mahusin menegaskan bahawa tidak logik anggota APMM menyasarkan Abdul Hadi di Masjid Rusila kerana bidang kuasa pasukan berkenan, bukannya di darat. Bukannya macam unit amal, semua nak buat, tugas bomba pun unit amal nak buat, kes tanah runtuh di Hulu Selangor pun unit amal nak juga, jadi pasukan SAR mencari dan menyelamat. APMM ada skop kerja, tak boleh buat tangkapan di darat. Kalau betul nak tangkap, tangkaplah Haji Hadi ketika mencandat sotong. Kalau betul nak target Haji Hadi itu semasa sedang mengail tu, templaknya. Namun katanya, Taqiyuddin kemudiannya menyifatkan isu berkenan selesai dan tiada masalah timbul
Selepas dakwaannya itu mengakibatkan penyokong pembangkang marah hingga mengaitkan kerajaan Madani seperti Israel. Bila kerajaan beri penjelasan, Taqiyuddin kata, kes dah selesai, silap faham. Walau dah bawa di TikTok habis. Mereka kata bertujuan, kerajaan ini pro-Yahudi, masuk serang masjid Tok Guru. Dia tak minta maaf, kata Wan Mahusin lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini berita baik untuk Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Transfer factor ini terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Bahkan, akar penyakit bertumbuh di dalam tubuh badan kita, berakar di dalam tubuh badan kita. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menyeimbangkan sistem imun badan kita dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah, sistem imun badan kita lah yang akan melawan dan menghapuskan semua penyakit, akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Kunci kesehatan sebenar kita pada abad ini ialah imun badan yang kuat, imun badan yang seimbang dan imun badan yang bijaksana. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya dan ini mungkin jawapan kepada doa Anda selama ini. Jangan lepaskannya, tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jika Muhyiddin kekal, Perikatan Nasional berpecah, bersatu kalah, kata Wan Faisal dan Wan Saiful. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya setuju 50% sahaja kata-kata daripada Wan Saiful dan Wan Faisal ini. Sebenarnya kekalahan Perikatan Nasional dan kekalahan bersatu bukan hanya disebabkan oleh Muhyiddin Yassin. Terlalu teruk, terlalu jahat tuduhan dibuat oleh Wan Faisal dan Wan Saiful ini. Apabila dia kata PN berpecah, bersatu kalah, bukan disebabkan oleh Muhyiddin. Mungkin 50% boleh kita katakan iya, mungkin disebabkan oleh Muhyiddin kekal. Tapi kamu sedarkah tidak, Wan Saiful khususnya, bahawa kamu juga ada liability terhadap Perikatan Nasional dan Bersatu. Kau juga adalah kluster mahkamah jana wibawa. Takkanlah kau hanya cakap Muhyiddin jadi liability sedangkan kau juga sedang menghadapi perbicaraan di mahkamah. Juga bersama dengan Wan Faisal. Wan Faisal juga terlalu lantang di parlimen. Bercakap saja menjerit, bercakapnya menjerit. Kadang-kadang aku hairanlah. Macam mana Wan Faisal ni boleh dipilih jadi ahli parlimen oleh kawasan beliau. Berhujah pun tak pandai, bercakap pun tak beradab. Kerjanya teriak saja di parlimen. Asal bercakapnya teriak, asal bercakapnya teriak. Itulah tugas Wan Faisal. Jadi, kalau Perikatan Nasional berpecah bukan saja disebabkan oleh Muhyiddin, tuan-tuan dan puan-puan. Kerja dua orang Wan ini pun menyebabkan Perikatan Nasional berpecah tahu. Dengan pendedahan-pendedahan mereka yang panas itu menyebabkan PAS rasa makin tidak lagi mencintai bersatu. Keluar semua penyakit, penyakit yang ada dalam parti Bersatu membuatkan PAS tidak cinta lagi dengan Bersatu. Saya rasa pasti ada 1-2% itu sedang berlaku. Mungkin ada pemimpin daripada PAS, penyokong daripada PAS mula merasakan bahawa ini akan menyebabkan kita jatuh. Bersatu tidak lagi menjadi kekuatan tetapi menjadi liability. Bukan karena Muhyiddin, tapi mungkin juga boleh kita salahkan pendedahan dua orang Wan ini. Dua Wan ini menyebabkan Bersatu kini kucar kacir. Jadi yang mengucar kacirkannya bukan Muhyiddin saja, tapi mungkin juga tindakan
duo Wan ini. Jadi kalau mereka kata Muhyiddin kekal, Perikatan Nasional berpecah, bersatu kalah, belum tentulah disebabkan oleh Muhyiddin sepenuhnya. Tapi memang bersatu dan Perikatan Nasional sudah mula berpecah gara-gara hanya pasal tentang siapa jadi Perdana Menteri, siapa yang belanja siapa, duit siapa yang guna, siapa yang kaya. Selain daripada itu, bersatu kalah juga bukan saja karena Muhyiddin, tapi juga oleh kes-kes yang lain, termasuk kes Wan Saiful, termasuk kelantangan dan kebiadaban cara bercakap Wan Faisal, juga tuan-tuan dan puan-puan, karena penolakan daripada rakyat, bukan karena Muhyiddin semata-mata. Rakyat sebenarnya sudah nampak bersatu tidak dapat memimpin negara. Kalau konflik bersatu pun tak dapat ditangani dengan baik. Kalau dua orang Wan ini pun tidak boleh ditangani oleh bersatu, apakan pula nak menangani dua negara yang berperang seperti Kamboja dan juga Thailand? Bolehkah mereka selesaikan? Dua orang saja membawa musibah sudah dalam bersatu. Hamzah Zainuddin dan Azmin pun tak dapat ditenangkan. Sekarang apa jadi? Nak mahu lagi kerajaan daripada Parti Perikatan Nasional Bersatu dan PAS? Entahlah, anda fikir-fikirkan sendiri. Kata Wan Saiful, usaha bersatu untuk membina semula kerelevanannya berdepan satu lagi cabaran dengan dua bekas ahli parlimennya, mengakui bahawa PAS kini menguasai Perikatan Nasional dan Hamzah Zainuddin lebih sesuai untuk memimpin gabungan itu. Walaupun pernah dianggap sebagai tonggak utama PN, keadaan nampaknya sedang berubah apabila bersatu bergelut dengan keretakan dalaman dan krisis kepimpinan yang telah menyebabkan pengaruh dalam gabungan pembangkang dipertikai. Walaupun Wan Saiful Wanjan yang sebelum ini dipecat daripada bersatu menegaskan bahawa PAS tidak akan mahu melihat bersatu menjadi lemah, dia mengakui bahawa dinamik semasa tidak menimbulkan keraguan bahawa Parti Sekutu Bersatu itu kini menetapkan halat tuju gabungan berkenan. Saya rasa bukan dalam kepentingan PAS untuk melihat bersatu jadi lemah. Kalau bersatu lemah, PN pun akan jadi lemah. Jadi sekarang pun kawan-kawan dari PAS kita kata, bersatu kena selesai cepatlah krisis dalam parti, katanya lagi. Pemimpin tertinggi bersatu kena sedar diri, kata beliau. Ahli parlimen ada 25 saja dan 6 keluar parti. PAS tak ada siapa-siapa keluar. Tambahnya merujuk kepada bagaimana 6 ahli parlimen bersatu sebelum ini mengisytiharkan sokongan terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. PAS kini mempunyai 43 ahli parlimen di Dewan Rakyat, menjadikannya parti tunggal terbesar di parlimen. Mengingati dinamik sedemikian, ahli parlimen Tasik Gelugur itu memberi amaran bahawa berpaut pada kepimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu dan pengerusi PN boleh membahayakan bukan sahaja kelangsungan bersatu tetapi juga kekuatan PN secara keseluruhan. Kalau kita namakan Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri dan kita insist bahawa itulah yang kita nak, PN berpecah, bersatu kalah, katanya. Adakah itu yang kita nak semata-mata? Nak mengajak kami untuk berdamai? Apa faedah kita berdamai? Ini bukan pergaduhan personal, kata beliau lagi. Ini pergaduhan profesional. Jadi pertelegahannya dari segi politik semata-mata tidak menghilangkan penghormatan kepada sesiapa. Jadi dalam keadaan itu kita kekalkan penghormatan kita, tapi kita kena terima hakikat. Kalau nak menang dan kalau PN nak kuat, Muhyiddin tidak boleh berada di situ, tegasnya. Turut serta dalam temu bual itu ialah ahli parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal yang mengakui potensi bersatu di bawah kepimpinan Hamzah untuk bekerjasama lebih rapat atau bergabung dengan PAS. Pilihan itu sentiasa ada dan terbuka, malah rasional. Maksudnya benda ini kalau kita tiliklah sebagai orang politik, PAS adalah wadah yang terkuat, katanya. Parti Melayu terkuat pada hari ini, katanya. Jadi penghormatan perlu diberikan daripada mereka dan hubungan baik antara kami walaupun kami ini ahli parlimen dan ahli bersatu. Tapi keharmonian dan persahabatan yang terjalin antara ahli parlimen khususnya dengan ahli parlimen PAS cukup mantap.
Katanya sambil mengatakan bahawa sebilangan ahli parlimen bersatu menghadiri sesi usrah PAS dan menganggap Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebagai nakib mereka semasa sidang parlimen. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shocks Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.